Tihamah di mana? Tanah rendah yang kering tapi banyak tumbuh pokok tamar. Mereka cari di Syria. Syria subuh, walaupun ada padang pasir subuh. Oh, Tihamah bukan Syria. Iraq bukan Tihamah juga sebab subuh. Mesir, walaupun Mesir ni dekat Afrika. Mesir ni walaupun ada padang pasir tapi dia subuh. Dia ada sungai Nil. Oh, bukan. Akhirnya mereka turun ke Semenanjung. Maknanya daripada Bangkok tadi nak senang faham pergi turun ke bawah. Maknanya daripada Jerusalem turun ke bawah. Akhirnya mereka yakin Tihamah ni adalah Madinah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni. Alhamdulillah, selepas selesai kita menunaikan solat subuh secara berjamaah, kita sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita bincang bermanfaat dan kebaikan kepada kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pagi ini yang diminta untuk saya bawa adalah sirah keadaan masyarakat Arab sebelum kelahiran Nabi SAW. Jadi saya ingin mulakan kalau cerita mengenai sebelum kelahiran Nabi SAW, iaitu bermula dengan zaman Nabi Isa AS. Okay? Nabi Isa AS dilahirkan pada tahun 1 Masihi. Jadi di dalam dunia ni dia ada dua kiraan tahun, dua sistem kiraan tahun. Satu sistem kitaran matahari, satu sistem kitaran bulan. Kalau sistem kitaran matahari, satu tahun 365 hari suku. 365 hari suku. Kalau kiraan bulan 354 hari. Maknanya kurang lebih 11 hari. Jadi orang Timur ni, orang Arab, orang Yahudi, kita orang Timur, orang Cina, orang Thailand, orang Jepun, kebanyakan orang Timur mengira kiraan tahun dengan kiraan bulan. Sebab itu bagi orang Arab kita ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Okey, bagi orang Jawa dia ada kiraan bulan dia juga, adalah nama-nama dia. Yahudi pun kiraan tahun dia kiraan bulan. Orang Thailand pun sama, orang Cina pun sama, orang Jepun pun sama. Kemudian bagi setengah-setengah bahagian di negara belah barat suka untuk mengira tahun ni dengan kiraan matahari, iaitu 365 hari suku. Jadi ketika Nabi Isa dilahirkan pada tahun 1 Masihi, waktu itu sebenarnya di Jerusalem kiraan dia adalah kiraan bulan. Setelah kerajaan Rom, maknanya memasuki agama Masihi, maka bolehlah kerajaan tu maknanya menukarkan sistem dia tu kepada sistem tahun kiraan matahari, dan dirujuk Nabi Isa tu adalah sistem matahari. Okey, kita kiralah sistem tu sistem matahari, iaitu 1 Masihi. Nabi Isa AS lahir pada tahun 1 Masihi. Beza dengan Nabi kita Muhammad SAW, beza dia 570 tahun. Nabi kita Muhammad lahir 570 Masihi. Kita biasa dengar tahun gajah kan, tapi Masihinya kita jarang dengar. 570 Masihi. Jadi bezanya 500 tahun. Okey.
Nabi Isa lahir pada tahun 1 Masihi. Waktu tu apa yang ada? Waktu itu ada dua kerajaan besar dan dua laluan besar. Dua kerajaan besar, Rom dan Parsi. Rom telah ada, Parsi telah ada, dinasti Sasanid. Laluan besar, laluan sutera telah ada. Laluan sutera bermula daripada Si'an pergi ke Afghanistan, Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Dan juga laluan rempah ni daripada, kalau sekarang ni daripada Guangzhou pergi ke belah kita ni, pergi ke Goa, Rom dan juga Parsi. Ini ada dua laluan besar. Jadi Nabi Isa lahir pada 1 tahun Masihi. Ketika itu di Jerusalem diperintah oleh Rom. Dan juga Rom telah mengamanahkan pemerintahan di Jerusalem kepada satu orang namanya Raja Herod. Raja Herod ni dia berketurunan Yahudi juga, atau Bani Israel. Itu Bani Israel terlama tak jadi pemerintah. Herod adalah orang yang maknanya ada darah Bani Israel. Jadi ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa boleh bercakap ketika kecil. Maka Herod kata, ini barangkali nanti akan lawan dia balik. Maka dia nak bunuh Nabi Isa AS. Elok Nabi Isa lahir, maka ibunya Siti Maryam bawa Nabi Isa pergi ke Mesir. Duduk sana 4 tahun. Kemudian Siti Maryam bawa balik Nabi Isa ke kampung halamannya, iaitu di Nazares. Nazares ni lebih kurang 200 km daripada Jerusalem. Jadi Nazares dalam bahasa Arab disebut Nasirah. Nazares, kalau kita biasa baca buku-buku bahasa Inggeris ke, Nazares ni kan Nabi Isa disebut sebagai Jesus of Nazareth. Nazares ni kampung Siti Maryam. Dia 200 km kurang lebih daripada Jerusalem. Dalam bahasa Arab, Nazares disebut sebagai Nasirah. Sebab itu orang Kristian dipanggil sebagai orang Nasrani. Nasrani itu bermaksud orang daripada Nazares. Kan? Maknanya orang daripada Nazares. Nasrani itu ambil daripada perkataan Nasirah itu. Kemudian Nabi Isa AS membesar di Nazares. Kemudian ketika itu dia telah mula menjadi Nabi dan juga Rasul. Dia banyak menunjukkan mukjizat dia dekat Sea of Galilee. Kalau kita baca, kita akan jumpa nama Sea of Galilee. Sea of Galilee ni dalam hadis ada sebut, besok di antara tanda-tanda Dajjal nak keluar, keringnya Tasik Galilee. Tasik Galilee sekarang memang setiap tahun 1 meter surut. Dalam dia 50 meter. Kalau konsisten turun 1 meter setahun, lagi 50 tahun akan kering. Tu Tasik Galilee. Jadi maknanya dia menunjukkan 27 mukjizat dia di Tasik Galilee. Kalau kita biasa baca sejarah negara Arab, belakang Tasik Galilee itu Bukit Golan. Dulu pernah berlaku perang Syria di Bukit Golan. Jadi maknanya Tasik Galilee itu ada juga sejarah. Ingat tak, kalau kita baca Al-Quran, orang Yahudi kena tukar jadi monyet. Kunu kiradatan khasiin. Maknanya kena tukar jadi monyet di Tasik Galilee. Jadi mana Tasik Galilee ni dia banyak sejarah juga. Jadi membesar Nabi Isa AS di sana, kurang lebih umurnya 30 tahun, dia tengok ahli-ahli kitab ni banyak menyeleweng. Maka dia mula maknanya mengumpulkan anak-anak murid dia. Salah satu anak murid dia yang perempuan bernama Maryam Majdaliyah. Majdal ni daripada tak jauh daripada Nazares, kampung Majdal. Dalam versi bahasa Inggeris, kalau siapa pernah dengar nama ini, Mary Magdalene. Mary Magdalene tu Maryam Majdaliyah.
Jadi maknanya dia tolong sama-sama Nabi Isa AS dalam dakwah Nabi Isa AS. Jadi Nabi Isa AS berdakwah daripada Nazares. Waktu tu kota ibu negeri di sekitar situ adalah Jerusalem. Maka dia mula pergi ke arah Jerusalem. Dan di sanalah berlaku peristiwa ahli kitab di Jerusalem tak puas hati dengan dia, berusaha untuk fitnah dia dan membunuh dia. Maka ahli kitab di situ menghasut kerajaan Rom untuk menjatuhkan hukum kepada Nabi Isa AS. Akhirnya Nabi Isa AS diisytiharkan sebagai berbahaya dan mahu dihukum bunuh. Maka ingin ditangkap Nabi Isa AS pada tahun 32 Masihi. Maka dalam versi orang Masihi, orang Kristian, Nabi Isa itu ditangkap dan disalib. Bagi versi Islam, Allah sebut dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Maka suatu orang anak murid dia diserupakan. Maka Nabi Isa diangkat ke langit, berada di langit kedua. Dia mengikut apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman. Dia akan maknanya melawan Dajjal mengikut hadis Nabi SAW. Okey. Jadi 32 Masihi diangkat Nabi Isa ke langit. Maka ketika itu orang Yahudi ni, perangai dia ada satu perangai. Dia suka bunuh para nabi. Ini Quran pun sebut sebab banyaknya nabi diutus daripada Bani Israel. Jadi itu kerjaan dia. Maknanya wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Dia suka bunuh nabi. Jadi zaman Nabi Isa AS ada 3 orang nabi. Siapa dia? Nabi Isa, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Versi bahasa Inggeris, Nabi Yahya ni John the Baptist. Kalau ikut versi bahasa Inggeris, John the Baptist. Maknanya Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Zakaria. 3-3 ni nak dibunuh. Nabi Isa diangkat dulu ke langit, kemudian sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepala dia. Nabi Yahya disembelihnya. Maka orang Yahudi ni dia suka bunuh para nabi sebab apa? Mati nabi, akan ada orang yang dapat wahyu, dapat nabi baru. Tapi selepas naiknya Nabi Isa AS, selepas mereka membunuh Nabi Zakaria, selepas mereka membunuh Nabi Yahya, mereka tunggu-tunggu tak ada nabi. Wih, macam mana ni kan? Biasa ada nabi, ni tak ada nabi pula ni. Macam mana ni? Maka mereka buka ajaran Nabi Isa AS. Nabi Isa cerita bahawa Nabi Isa ni hanyalah membawa perkhabaran tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Apakah tanda-tanda dia? 4 tanda-tandanya. Okey. Yub'atsu min tihamah baina yadayhi al-qiyamah fi dhahrihi al-alamah tudhilluhu al-ghamamah. 4 tanda dia. Dia dilahirkan daripada satu tempat bernama Tihamah, dekat dengan hari kiamat. Di belakang badannya ada tanda alamat, dilindungi awan ke mana dia pergi. Ini 4 tanda-tanda Nabi akhir zaman. Jadi barang pertama yang orang Bani Israel cari, mana Tihamah? Tihamah ni satu tempat, satu nama baru. Satu istilah Tihamah. Tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Jadi maknanya daripada Jerusalem, okey, nak senang faham saya nak bagi kita boleh visualkan tanah semenanjung tanah Arab dengan tanah Melayu lebih kurang sama lebih kurang sama okey. Kalau kita nak bayangkan Mekah Kuala Lumpur lah, macam kita Lembah Kelang Mekah ni Kuala Lumpur bawah Johor ni Yaman. Madinah ni Kedah. Jerusalem ni Bangkok. Nak senang faham untuk visual dia
untuk kita faham. Saya cerita ni mana tempat dia kan. Tapi nak senang faham, semenanjung tanah Arab dengan semenanjung tanah Melayu ni bukan sama. Sejarah dia pun lebih kurang sama lah. Nanti kita cerita lah di masa ke masa. Jadi maknanya Johor ni adalah Yaman. Mekah ni atau Lembah Kelang kita, Kuala Lumpur. Madinah adalah Kedah. Jerusalem ni belah-belah Bangkok sana tuan. Okey. Jadi daripada Bangkok daripada Jerusalem, mereka cari mana Tihamah. Itu benda pertama mereka cari. Mana Tihamah? Tihamah ni mana? Tanah rendah yang kering tapi banyak tumbuh pokok tamar. Mereka cari di Syria. Syria subur, walaupun ada padang pasir subur. Oh, Tihamah bukan Syria. Iraq bukan Tihamah juga sebab subur. Mesir, walaupun Mesir ni dekat Afrika. Mesir ni walaupun ada padang pasir tapi dia subur. Dia ada sungai Nil. Oh, bukan. Akhirnya mereka turun ke semenanjung. Maknanya daripada Bangkok tadi nak senang faham pergi turun ke bawah. Maknanya daripada Jerusalem turun ke bawah. Akhirnya mereka yakin Tihamah ni adalah Madinah sekarang ataupun Yathrib nama dulu ni. Jadi maknanya orang Yahudi beramai-ramai pindah ke Yathrib, pindah ke Madinah sekarang nama dia Madinah, duduk di situ, berkampung di situ, beranak penak di situ. Tujuannya apa? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu tujuannya. Sebab itu kita pelik. Orang Bani Israel dah duduk kat banyak tempat, kenapa dia memilih tanah rendah yang kering kontang, yang banyak pokok tamar, tak ada apa-apa pun, tak subur pun? Sebab mereka nak Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Mereka tunggu beratus tahun ni. Setiap bayi dilahirkan mereka tengok ada tak tanda-tanda kenabian. Rupa-rupanya Allah mengendaki Tihamah tu adalah Mekah. Maknanya bawah sikit je lagi. Mereka tak turun, bawah sikit je lagi. Rupanya Allah mengendaki Nabi akhir zaman tu lahir daripada bangsa Arab 570 Masihi. Sebab tu mereka tak boleh terima. Sebab 500 tahun mereka tunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Dan Allah sebut dalam Quran, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Dan tidaklah berpecah belah ahli kitab itu melainkan datang para nabi, melainkan datang nabi membawa bukti kenabian. Jadi tak boleh terima dia. Okey. Jadi maknanya balik-balik pada awal tahun 32 Masihi, maka Nabi Isa AS diangkat naik ke langit. Okey. 70 Masihi. 70 Masihi orang Yahudi dia memberontak dengan kerajaan Rom. 70 Masihi dia berontak dengan kerajaan Rom dan dapat menguasai Jerusalem. Maka ketika itu orang Rom hantar satu panglima bernama Titus ataupun Titus. Siapa biasa pergi ke Europe dia ada satu jam ataupun jenama Titus. Itu sempena nama panglima Rom. Datang ke Jerusalem, hanguskan kota Jerusalem. Jadi kota Jerusalem hangus. Dan ketika itulah orang Yahudi kehilangan satu kotak yang cukup dia pelihara, iaitu tabut. Tabut dalam Quran Allah sebut surah Al-Baqarah. Apa ada dalam tabut tu? Dalamnya ada barang-barang mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Jadi kalau dalam versi dia dipanggil Ark of Covenant. Ark of Covenant ni tabut besar dua kali ni. Dalam tu ada barang-barang mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Sebahagian ahli sirah kata dalamnya juga ada banyak buku-buku sihir. Nabi Sulaiman dia perangi sihir, catatan-catatan sihir disimpan dalam tu. Tapi yang dalam Quran sebut dia ada peninggalan Nabi, barang-barang mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Jadi tahun 70 Masihi tabut hilang daripada Bani Israel. Dia ambil Rom ke, disembunyikan ke, tapi memang hilang. Dan orang Yahudi sampai sekarang dia memang mengimpinkan untuk cari tabut, cari kotak tu. Jumpa ataupun tidak, wallahu alam, dalam hadis tak ada, dalam Quran tak ada. Jumpa ataupun tidak. Tapi mereka mencari. Sebab itu mereka waktu dapat menawan Palestin,
habis digalinya seluruh Palestin, tempat-tempat yang strategik. Mereka belum dapat gali satu tempat saja lagi, iaitu di bawah Masjid Al-Aqsa. Itu mereka cuba gali sampai sekarang. Gali. Orang Palestin dapat tahu, bergaduh, perang besar kan. Tapi apa pekerjaan dia orang nak gali tu kan? Orang Yahudi ni dia nak cari kotak tu. Tuan-tuan sekalian, saya biasa bawa orang pergi Jerusalem hampir tiap-tiap bulan sejak tahun 2009. Bergaul dengan orang Yahudi ni memang tahu cara dia orang berfikir macam mana. Daripada sudut kita tengok seprofesional mana orang Yahudi, dalam diri dia percaya pada benda-benda gaib. Sebab banyak nabi-nabi diutus pada mereka. Jadi nature percaya pada benda gaib ni ada pada orang Yahudi. Sebab tu orang Yahudi ni lebih khurafat daripada mana-mana bangsa. Kita rasa orang Melayu kita kan, apalah orang Melayu ni kan khurafat. Orang Yahudi lagi khurafat. Badan dia penuh tangkal tau. Kedai dia, kalau kita nak tahu, kedai orang Yahudi confirm ada tangkal. Depan dia panggil mezuzah, kan? Confirm ada tangkal. Kan? Waktu Ariel Sharon koma dekat 5 tahun tu, saya tanya dia, come on, kan? Kau punya perubatan antara paling tinggi di dunia. Ariel Sharon tu memang dah, maknanya brain death dah, maknanya memang kau pun tahu dah mati dah. Kenapa kau tak isytiharkan mati? No, dia kata. Ariel Sharon tu kena sihir dengan orang Islam. Kita tengah ubat lagi. Tapi akhirnya tak berjaya. Dia isytiharkan mati juga. Ini betul tau. Kan dia memang percaya benda khurafat. Jadi kita pelik, kenapa orang Yahudi percaya pada hadis Nabi? Dia tak percaya pada Islam, tapi percaya pada hadis Nabi. Kenapa? Banyak kan dia tanam pokok gharqad ke, sebab apa? Memang dia percaya pada benda khurafat. Jadi orang Yahudi sampai sekarang dia memang mencari tabut. Tabut ni Ark of Covenant ataupun barang-barang mukjizat nabi-nabi terdahulu. Jumpa ke tidak, wallahu alam, tapi mereka masih lagi korek dan masih lagi gali ni tahun 70 Masihi, hilangnya satu barang yang berharga daripada tangan mereka, iaitu dari tabut tabut. Okey. Kemudian ketika itu orang telah mula beriman banyaklah dengan ajaran Nabi Isa AS. Pada tahun 100 Masihi, maka keluarlah keluarlah sekumpulan orang yang pernah diceritakan oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, dia pernah cerita waktu dia sebelum dia angkat ke langit, ni dulu ni ada orang ditidurkan. Orang ini tidur pada 200 tahun sebelum Masihi. Nanti dia akan bangkit, dia akan bangun. Jadi orang tercari-cari, tertunggu-tunggu. 100 Masihi keluar sekumpulan ini. Siapa dia? Ashabul Kahfi, the 7 sleepers. Ashabul Kahfi, 7 orang yang Allah tidurkan. Dia tarikhnya at least kita tahu bila. Okey, dalam surah Kahfi yang menarik dia, dalam surah Kahfi disebut Ashabul Kahfi ni tidur selama 300 tahun, 300 ditambah 9 tahun. 300 ditambah 9 tahun. Jadi kita tengok sebenarnya 300 ke 309 tahun. 300 ke 309 tahun. Sebab dalam Quran surah Kahfi Allah tak sebut 309 tahun. Allah sebut 300 tambah 9 tahun. Sebenarnya 300 ke 309 tahun. Tapi tengok ini mukjizat Al-Quran. Kan saya sebut tadi kan, dalam dunia ada 2 kiraan tahun. Satu kiraan bulan, satu kiraan matahari. Okey? Kalau kiraan matahari 300 tahun. Kalau kiraan bulan 309 tahun. Sebab kiraan bulan kan ada kurang. Maknanya beberapa belas hari Maknanya mukjizat Quran pada waktu tu, kalau nak ikut, kalaulah Nabi yang sengaja menulis Al-Quran kan pelik. Macam mana boleh meraihkan dua-dua kitaran tahunnya? Itu antara mukjizat Al-Quran. Jadi maknanya kalau Masihi kurang lebih 100 tahun selepas Masihi,
Maka keluar 7 orang, dipanggil Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu golongan pemuda-pemuda yang diberi hidayah, yang beriman, kemudian ditambah petunjuk bagi mereka. Itu cerita Ashabul Kahfi. Nanti kita boleh rujuk surah Kahfi, kisah Ashabul Kahfi ini. Jadi maknanya 100 Masihi 300 tahun dan kalau kiraan bulan 309 tahun. Dia tidur. Jadi ada khilaf di mana tempat Ashabul Kahfi. Ada yang berpendapat di Syria, ada pendapat di Jordan. Bagi saya, melihat kisah pendetilan daripada hadis-hadis Nabi, saya berpendapat di Jordan, sebab dia memang ada bukit. Pada kalau matahari pada waktu pagi masuk melalui satu lubang, pada waktu petang masuk melalui pintu gua tu. Dan kalau kita baca surah Kahfi, Allah sebut Allah balik-balikkan mereka tu. Petang balik sini, siang balik pagi balik kemari, siang balik kemari. Rupanya Allah cerita kalau orang kalau tidur tak boleh duduk macam tu, dia kena balik-balikkan badan dia. Pertama kulit dia. Kan kalau orang koma, kita kena badan kau tidak berkudis badan kan. Dan juga organ-organ dalam badan tu. Rupanya surah Kahfi Allah dah cerita. Pagi ke sini, petang ke sini dibalik-balikkan badannya itu. Masya-Allah kan. Itu 100 Masihi. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian tajuk kita Arab masyarakat sebelum kedatangan kelahiran Nabi. So kita ceritalah berlaku bersama Nabi. Jadi orang Yahudi bermula tidak ada tanah. Bertebaran, tak ada negara, tak ada tempat kat mana duduk pada tahun 70 Masihi tadilah. Jadi dah duduk, dah berata-rata dah duduk dah. Dan berata-rata dia duduk. Jadi dia tak ada sebuah negara pun. Okey, 100 Masihi, Ashabul Kahfi, kemudian berlalu masa. Maka kerajaan Rom pecah kepada dua, satu Rom Barat, satu Rom Timur. Tahun 300 Masihi 300 Masihi, Nabi 570 Masihi. Kerajaan Rom Barat dan kerajaan Rom Timur. Dan kerajaan Rom Timur ketika itu telah mengisytiharkan agama rasminya adalah agama Nasrani. Mana ahli kitab daripada Nasrani Kalau orang sebut Kristian sekarang maknanya agama Nasrani pada tahun 300 Masihi, iaitu Maharaja Konstantin 300 Masihi dan maknya Helena. Maka dia pun datang ke Jerusalem daripada Rom datang Jerusalem. Dia membangunkan 4 buah gereja ataupun rumah ibadah. Kita tak sebut gereja, waktu itu ahli kitab. Satu, dia bangunkan Church of Nativity, iaitu tempat Nabi Isa lahir. Nabi Isa lahir dekat Baitul Laham. Jadi maknanya Saint Helena, maknya Konstantin bangunkan situ satu. Kemudian dia bangunkan yang keduanya, iaitu tempat Nabi Isa kalau ikut versi Kristian disalib kan. Holy Sepulchre dekat Jerusalem. Bagi kita orang Islam diangkat ke langit. Kan? Sebenarnya bagi versi Kristian juga Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi kena salib dulu. Bagi kita orang Islam maknanya tak disalib terus diangkat ke langit, diserupakan. Dan di Jerusalem tu ada satu tempat ada bekas tapak kaki Nabi Isa. Maknanya di Jerusalem dekat Mount of Olives di situ ulama-ulama Islam meyakini di situlah tempat Nabi Isa diangkat ke langit. Maknanya ada bekas tapak kaki dia, ada sebuah masjid kat situ. Orang Kristian pun dia meyakini bermula dari situlah. Tapi beza dia adalah orang Kristian kata disalib dulu, Islam kata tak disalib, terus diangkat ke langit. Syubbiha lahu, diserupakan. Jadi Konstantin dia masuk Kristian ataupun menganut agama Nasrani pada tahun 300 Masihi. Maka bermulalah ketika itu kerajaan Rom adalah kerajaan Nasrani. Kerajaan Rom bahasa Nasrani.
Kerajaan besar satu lagi adalah kerajaan Parsi. Parsi ni Majusi, menyembah patung-patung, menyembah api. Sampai Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 570 Masihi. Nabi dilahirkan di Mekah ketika itu. Jadi apa yang ada ketika itu? Yang ada ketika itu adalah dua kerajaan besar yang sebelah sana, Rom dan juga Parsi. Ada dua laluan besar, iaitu Silk Route dan Spice Route, iaitu laluan rempah dan laluan sutera. Kita termasuk dalam laluan sutera, laluan rempah, laluan rempah, belah atas tu laluan sutera. Okey. Ketika Nabi SAW lahir, belah kita ni ada apa? Belah kita ni ada apa? Di bahagian Nusantara, waktu tu ada dua tanah. Satu dipanggil Tanah Melayu dan Tanah Jawa. Tanah Melayu ni bermula Sumatera, Kepulauan Sumatera, semenanjung Tanah Melayu sampai ke Thailand, sampai ke selatan Filipina, sampai ke Cambodia. Tanah Jawa ni bagian bawah lah. Tapi waktu tu baru kerajaan-kerajaan kecil, belum kerajaan besar. Okey, jadi maknanya ada kerajaan besar Melayu, Sriwijaya lahir, maknanya besar selepas zaman Nabi SAW. Di 650 Masihi lah. Di belah China sana telah ada kerajaan China, kerajaan Tang. Okay, kita biasa dengar kerajaan Ming sebab banyak pegawai Ming Islam. Kerajaan Tang, kerajaan Song, kemudian baru kerajaan Ming. Maknanya belah-belah kita ni dah ada kerajaan. Tapi yang sana besar, Rom dan juga Parsi. Jadi ketika itu, okey, balik nanti tuan-tuan sekalian, tolong type dekat Google. Kita bukan belajar dari Google, sebagai literature review saja. Nama Barus. Barus ni dekat Tanah Melayu, iaitu Sumatera. Kalau sekarang ni Sumatera, Indonesia, tapi itu Tanah Melayu. Saya suka namakan Tanah Melayu. Kalau siapa pernah pergi Jambi, memang ada ulama Islam Jambi, ulama Islam Palembang, ulama Melayu Islam Jambi. Jadi maknanya di situ orang Arab telah mula sampai. Okay. Sebab itu kalau tengok sejarah, Barus ada catatan yang menyatakan orang Arab telah sampai ke Barus waktu tu Nabi ada lagi. Sebab orang Arab ni dia pergi berdagang. Kenapa mereka datang ke Barus? Selain daripada rempah, di Barus ada satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur Barus. Dalam bahasa Arab, Barus dipanggil Fansur. Pernah dengar tak nama ulama yang dinisbahkan dengan Al-Fansuri? Pernah dengar? Fansur tu Barus lah, kapur Barus. Okay? Jadi nanti balik type Barus. Dia gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Tapi belum mengislamkan sebuah kerajaan lagi. Baru masyarakat. Barus. Jadi kenapa benda ni kita tak tahu? Waktu Melaka Tombang 1511, orang-orang penjajah ni angkut semua buku-buku kita. Bawa balik supaya kita tak tahu sejarah kita. Dia pula nak tulis mengenai sejarah kita. Ada orang kata ya diangkut, dan penjajah tulis kapal tu tenggelam di laut. Tapi saya pernah cerita, saya pernah mengajar di Moscow State University di Rusia. Saya pernah menjadi pensyarah jemputan di sana. Waktu tu orang Rusia nak belajar pasal undang-undang Islam tapi tak percaya pada orang Arab. Maka dihantar permohonan ke UM. Waktu tu dekan Nusa Melaya waktu tu hantar saya mengajar kat sana. Dekat sana saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat, termasuk catatan undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Hari ni kita belajar sejarah, anak kita tingkatan 5 masih lagi diajar orang Melayu tak ada apa-apa. Undang-undang pun undang-undang adat. Hanya ada tamadun selepas kedatangan Islam, barulah ada tulis undang-undang bertulis. Tapi ada undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di Saint Petersburg di Rusia.
kan, siapa mencuri didenda 2 tahil emas, dengan tulisan aksara, tulisan asal orang Melayu ni, tulisan macam Sanskrit, macam tulisan Thailand, macam tulisan India, macam tulisan Jawa, tapi bunyi Melayu. Sebab itu kita menggunakan tulisan tu tulisan Sanskrit ya. Jadi maknanya 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat, hanya di Saint Petersburg di Rusia. Kebetulan saya ada rakamkan video dia, saya kongsikan banyak kan. Jadi kita memang tak tahu sejarah kita. Kenapa kita tak tahu sejarah kita? Selain daripada orang penjajah ni nak melemahkan bangsa yang dijajah, kata orang tua-tua kita, kalau mahu membunuh tanaman, bunuhlah akarnya. Kalau mau membunuh sebuah bangsa, bunuhlah sejarahnya, racunilah sejarahnya. Itu kan untuk tua kita sebut dulu. Jadi maknanya dia tulis sejarah kita, kata orang Melayu kita lemah lah, tak ni lah, apalah. Kenapa? Pertama, dia tak nak kita ada jati diri ataupun ada semangat bahawa sejarah kita ni bagus. Yang keduanya, dalam hadis Nabi SAW menyebut besok antara yang menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman adalah bangsa-bangsa timur. So bangsa timur ni mana? Oleh kerana hadis tu disebut daripada Madinah, wallahu alam. Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin belah kita, mungkin China. Sebab itu kenapa para sahabat mengislamkan bangsa timur? Kenapa para sahabat bersusah payah mengislamkan bangsa timur? Dan kenapa orang kafir tahu benda ni, dia cuba kafirkan balik bangsa timur? Kita anak kita kecil, tak usahlah cerita PhD lah. Anak kita tingkatan 3 pun belajar. Portugis datang Melaka, kenapa? 3G. Gold, glory, gospel. Memang untuk mengkafirkan balik maknanya bangsa timur ni. Kenapa? Sebab hadis Nabi SAW sebut, besok di antara yang menyemarakkan kebangkitan Islam adalah bangsa-bangsa timur. Jadi kita termasuk daripada bangsa timur. Jadi maknanya sebab tu Nabi berusaha untuk mengkafirkan belah-belah kita ni balik. Ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, itulah benda yang berlaku sebelum Nabi SAW lahir, apa yang berlaku di sekitar sebelah Asia Barat sana, dan apa yang belah-belah kita yang ada, dan bagaimana hadis Nabi SAW mengenai bangsa-bangsa timur ini. Sebab itu selepas Rasulullah SAW wafat, sahabat berjaya mengislamkan Rom dan juga Parsi, dan mengislamkan 2 laluan besar daripada timur ke barat, Spice Route dan Silk Route. Spice Route tu daripada Guangzhou kalau sekarang, melalui belah kita, Melaka, Aceh ke Goa, India. Daripada Goa pecah 2, Rom dan juga Parsi. Silk Route daripada Xi'an. Sebelum Beijing, Xi'an adalah ibu kota China sebelum Beijing. Jadi kalau tengok kedudukan, Xi'an memang betul-betul tengah kat China. Dan banyak orang Islam dekat Xi'an. Dekat Xi'an ada masjid berumur 1200 tahun. Dekat Xi'an jadi maknanya tengok, bayangkan sahabat mengislamkan bangsa timur belah-belah kita, dan misalkan 2 laluan laluan sutera dan laluan rempah. Laluan sutera dipimpin oleh 2 orang sahabat, Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Makamnya ada di Yugur. Laluan rempah dipimpin oleh adik Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan Sa'ad sendiri, adik dia, Abdullah bin Abi Waqqas. Makamnya berada di Guangzhou, China sana. Kalau kita pergi Guangzhou besok, bukan saja pergi shopping, pergilah ziarah makam sahabat sana tu. Jadi di depan makamnya tertulis kata-kata dia, kami datang ke negeri China untuk menyebarkan Islam, dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara 2 pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Lama dekat sana, rindu Mekah, rindu Rasulullah, rindu Madinah.
tapi dah bersumpah tak nak balik. Maka dia naik bukit menghadap ke laut, dibina sebuah masjid. Nama masjid tu Masjid Huashing. Maksud Huashing, masjid kerinduan. Rindu pada Nabi, rindu pada Madinah. Kan? Itu Abi Waqqas yang berada di Guangzhou. Belah kita ni ada satu makam ditemui di Barus, wafatnya 38 Hijrah. Universiti di sana sedang kaji lagi siapa tokoh di sana tu, sebab kita tak tahu, catatan tu hilang. 38 Hijrah. 38 Hijrah, kalau tak sahabat tabi'in yang berada di Barus sana tu. Kan? Mana Sumatera, tanah Melayu lah. Kan? Mana Sumatera, tanah Melayu belakang sana tu. Kan? Jadi ini sejarah sebelum kedatangan Nabi dan macam mana keadaan belah-belah kita dan belah-belah sana tu. Okey, insyaAllah banyak umur rezeki kita sambung lagi mengenai sirah ni. Kan? Saya bulan 10 ni ada pegang Tanyalah Ustaz bab sirah, figura akhir zaman, kisah-kisah akhir zaman. Tanyalah Ustaz diminta untuk bawa kisah akhir zaman, Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Itu kisah-kisah akhir zaman dan kita akan bawa live daripada tempat dia. Saya kongsikan video kita ada kat sana tu nanti. Kalau lapang lah ya, insyaAllah. Okey, sekian aku qauli ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah kami bantulah, ya Allah. Beban kami ringankanlah, ya Allah. Permasalahan kami berikan jalan keluar, ya Allah. Hajat kami tunaikanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami ampunkanlah, ya Allah. Keaiban kami tutuplah, ya Allah. Keras hati kami lembutkanlah, ya Allah. Hidup kami bimbinglah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami bahagiakanlah, ya Allah. Isteri kami solehahkanlah, ya Allah. Suami kami solehkanlah, ya Allah. Anak-anak kami soleh dan solehahkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar
يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana kita bicara mengenai Nabi SAW, kita akhiri dengan selawat kepada Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.